Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk video kali ini, cikgu akan menerangkan tentang tajuk 1 ya. Matematik KSSM tingkatan 4. Tajuknya ialah kuadratik ya. Ungkapan, persamaan dan fungsi kuadratik. Okay, cikgu akan terangkan satu persatu. Ini adalah ungkapan kuadratik ya. Ungkapan kuadratik kalau kita nak kenal, kuasa paling tinggi ialah 2. Ini adalah apabila ungkapan kuadratik ini kita letakkan tanda sama dengan kosong ataupun sama dengan ini ada di mana-mana. Contohnya X kuasa 2 sama dengan 6X tolak 5 kan. Ini pun adalah persamaan kuadratik, di mana kita boleh mencari nilai X nilai X kuadratik. Kita ada 2 nilai sebab bentuknya macam ni ya, bentuknya begini ataupun begini. Jadi apabila kita letakkan satu nilai macam sama dengan kosong, atau ini adalah kosong ya, ini adalah fungsi kita sama kosong iaitu dipaksi X. Jadi kita nampak kita ada 2 nilai. Okey, kat mana pun kita akan dapat 2 nilai. Okey. Nilai-nilai yang kita dapat itu adalah nilai X ya. Yang kita dapat itu kita namakan punca persamaan kuadratik. Punca-punca persamaan kuadratik. Okey, apabila ada fx ataupun y, ini kita namakan fungsi kuadratik. Okey, di mana kita boleh plot ya. Kalau y ya, kat sini y, maka paksi kita ialah y lawan x lah. Jadi kita untuk matematika tempat ini, kita lebih kepada menggunakan fx. Jadi paksi kita yang atas ini ialah, yang tegak ini ialah fx, dan ini adalah x. Jadi untuk fungsi kuadratik kita boleh kita tidak mencari nilai lah, tapi kita boleh melakarkan graf. Okey, di mana kita boleh melihat di mana graf kita, pintas paksi ni. Okey, kat mana dan B, kat mana dia pintas paksi X, dan kita katalah macam ni ya. Katalah macam ni. Ini untuk negatif ya, untuk fungsi negatif. X kuasa 2 dia negatif, dan kita perlu tahu titik-titik penting, iaitu titik kat sini, di sini dan sini, dan titik maksimum. Okey, kita balik kepada persamaan kuadratik ini. Okey, ini adalah persamaan kuadratik. X kuasa 2 tolak 6X tambah 5 sama dengan 0. Okey, apabila persamaan kuadratik ini disusun begini, kita perlu memahami nilai-nilai A, B dan C. Okey, A, B dan C. Di mana A adalah perkali untuk X kuasa 2, 1. Ini 1 kat sini. B ialah perkali untuk X ya, iaitu negatif 6, dan number di belakang ini adalah C. Kita kena tahu ini. Sebab kita boleh tekan kalkulator untuk mencari punca ya. Jadi kalkulator akan meminta kita key in A berapa, B berapa dan C berapa. Okay, untuk persamaan kuadratik ini, macam mana kita nak cari nilai S menggunakan kalkulator? Kita boleh tekan mode ini 3 kali. Dan kita akan ambil EQN ya. EQN tu maksudnya equation 1. Okey. Dan unknown ini kita abaikan sebab kita hanya ada satu unknown ya, iaitu X. Dan ditanya degree. Degree adalah 2. Dan itu dia. Dia tanya A berapa. Jadi A adalah 1. B-nya ialah negatif 6. Dan C-nya ialah 5. Jadi akan beri jawapan 5 dan 1.
Jadi X ialah 5 dan 1. Okay? Dua jawapan. Maksudnya apabila X 5, kalau kita gantikan di sini X 5, 5 kali 1 25, tolak dengan ganti sini 5, 30, dapat negatif 5 tambah 5 dan persamaan ini akan jadi betul. Okey, begitu juga kalau kita ganti 1. 1 kali 1, tolak 6, negatif 5 tambah 5 dapat 0. Jadi hanya dua jawapan ini saja. Hanya dua nilai ini saja yang boleh digantikan dalam persamaan dan menjadikan persamaan kuadratik ini betul. Dan X ini, nilai-nilai ini kita namakan punca persamaan kuadratik. Okey, punca persamaan kuadratik. Okey, selain daripada mencari menggunakan kalkulator, kita perlu tahu jalan kira untuk mendapatkan 5 dan 1 ini. Okey. Kita boleh buat pemfaktoran. Okey, kalkulator, nilai-nilai di kalkulator ini boleh membantu kita untuk faktorkan ini. Bila kita nampak 5, kita letak kat sini X tolak 5. Dan ini X tolak 1. Okey, maksudnya bila kita faktorkan, kita akan dapat ini. Okey, maksudnya positif 5 ini ialah negatif 5 darab negatif 1. Dapat positif 5. Negatif 6 pula ialah negatif 5 X dengan negatif X. Okey, negatif 6X. Jadi untuk selesaikan persamaan ini, kita akan samakan dengan kosong lah. Ini dan ini ya. X tolak 5 sama dengan kosong. Maka kita akan dapat 5. Dan satu lagi, X tolak 1 sama dengan kosong. Dan ini nilai puncanya ialah 1. 5 dan 1. Jadi untuk persamaan kuadratik, okey, cikgu ulang balik. Kalkulator boleh membantu kamu mencari punca-punca ini. Dan kamu perlu menggunakan kaedah pemfaktoran untuk menyelesaikan persamaan kuadratik. Baik, kita akan lihat pula fungsi kuadratik. Okay, fungsi kuadratik kita boleh plot dan lakarkan graf ya. Fx ini adalah paksi Fx dan X. Okay, kita boleh gantikan nilai-nilai X untuk mencari nilai Fx yang sepadan. Okay, yang pertama sekali kita boleh gantikan X kosong. Okay, bila X kosong kita nak tengok kat mana dia pintas paksi Fx. Jadi bila kita ganti X kosong, sini kosong, sini kosong, kita akan dapat Fx sama dengan 5. Okay, sini titiknya ya. Kemudian kita akan lihat pula di mana graf ini pintas paksi X. Okay, dekat paksi X ini Y ataupun Fx nya ialah kosong, sifar ya. Fx sifar. Kita akan dapat macam ni lah. Okay, kita akan dapat persamaan kuadratik lah bila kita gantikan Fx dengan sifar. Okay, dan kita akan dapat nilai X ni ialah 1 dan 5. 1 dan 5. Di mana itu adalah punca persamaan kuadratik apabila kita samakan dengan kosong ataupun sifar. Jadi pintasan X kita ialah 1 dan 5. Okay, kita akan lakarkan graf ini sebab kuadratik bentuknya ialah U untuk A positif ya, dan bentuk N untuk A negatif. Jadi kita dah nampak dah ini adalah pintasan paksi X, dia akan lalu di sini dan di sini. Kita perlulah tahu nilai minimum untuk graf. Itu dia akan berada di tengah-tengah ini ya. Di tengah-tengah ini itu 3. Kita perlu gantikan 3 dalam X untuk kita mencari Fx berapa. Okay, apabila X 3 kuasa 2 9 ya. 9 tolak 6 darab 3 18. 9 tolak 18. Negatif 9 tambah 5. Jadi kita akan dapat negatif 4. Okey, ini adalah nilai Y
apabila X3. Nilai Fx apabila X3, Fx ialah negatif 4. Bila kita sambung ya, titik-titik ini kita akan dapat graf kuadratik. Okay? Kita dah tandakan titik-titik penting untuk graf ini. Kita boleh sambung dan mendapat graf kuadratik. Okey, baik. Satu lagi konsep yang agak penting dalam fungsi kuadratik ini ialah paksi simetri, di mana garisan ini akan membahagi sama besar, okey, sama besar fungsi graf ini ya, graf ini ataupun fungsi ini. Ini adalah paksi simetri. Dan paksi simetri ini ada nama ya. Namanya ialah X sama dengan 3. Okey, soalan ini meminta kita menyelesaikan persamaan kuadratik atau dengan kata lain mencari punca-punca persamaan kuadratik. Okey, kamu perlu tahu langkah-langkahnya ya. Yang pertama ialah 2x kuasa 2 tolak x tolak 10 sama dengan 0. Okey, dah tersusun lah ABC. A2, B negatif 1 dan C negatif 10. Okay, untuk memudahkan pengiraan, kita boleh menggunakan kalkulator untuk mencari punca-punca. Okey, dah ada dah sini ya. Okay, cikgu ulang balik langkahnya. Okay, mod 3 kali. AQN. Unknown kita abaikan. Degree 2 dan kita akan masukkan ABC-nya. A adalah 2. B negatif 1. Dan C negatif 10. Kita akan dapat, kita tekan mendapatkan pecahan 5/2. Dan satu lagi negatif 2. Okey, 5/2 terselang sikitnya. 5/2 dan satu lagi ialah negatif 2. Okey, ini satu cara yang cepat. Kemudian dengan menggunakan nilai-nilai ini kita akan faktorkan persamaan kuadratik ini. Okey, yang ini mudah. Ini X sama dengan negatif 2, jadi kita tukar tanda tambah 2. Ini 5 ya. 5 kita akan letak sini tolak 5. Tukar tanda. Dan 2 sini akan duduk bersama dengan X. Kamu boleh menjawab soalan ini macam ni saja. Okay, ataupun kalau kamu nak tambah lagi langkah kat sini. Jadi kita akan selesaikan ya. 2X tolak 5 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan 5 lah. 5 bawa ke sini. Dan x ialah 5/2. Okey, kita boleh tunjukkan macam mana dapat nilai 5/2 ini ya. Dan ini pula x tambah 2 sama dengan 0. Jadi x ialah negatif 2. Okay, langkah ini boleh buat ataupun tak buat pun tak apa. Untuk soalan kedua, kita perlu tukar ke bentuk. Kita namakan bentuk arm supaya kita dapat mengenal pasti yang jelas A, B dan C ya. Macam ni kita tak boleh tentukan ABC. Jadi kita susun ya. M kuasa 2 bawa 3M, kita akan dapat tambah 3M. Kita bawa 4 tolak 4. Okey. Jadi kita nampak lah kan nilainya. Jadi kalau kamu cari dalam kalkulator, kamu akan dapat nilai ini. Okey, cikgu faktor secara manual. M 41. Okey, ini faktorannya dan kamu akan dapat nilai dalam kalkulator ialah negatif 4 dan 1. Okey, samakan dengan 0. Jadi M negatif 4. Ini pun samakan dengan 0. M sama dengan 1. Okey, dan seterusnya soalan C.
Soalan C pun kita perlu buat sesuatu untuk kita susun sampai kita dapat A, B dan C nya ya. Okey, ini kuasa 2 ni kita perlu kembangkan. 2 ni kita letak kat luar dulu. Kita akan kembangkan X tolak 2 kuasa 2. Jadi pengembangannya bagaimana? Yang dah belajar ni. Kita kalau boleh jangan tunjukkan di situ lah ya. X tolak 2 kuasa 2. X tolak 2 kuasa 2 ialah sebenarnya X tolak 2 darab dengan X tolak 2. Jadi kita dapat X kuasa 2. Sini. Okey, darab ini dapat negatif 2X. Ini dengan ini negatif 2X. Dan yang belakang dengan belakang ya. Tambah 4. Kita cara mendarab, kita ambil X sedarab dengan dua-dua sebutan di dalam kurungan yang kedua. Dan kita ambil negatif 2. Kita darab macam ni. Kamu dah belajar ni ya. Masa tingkatan 1. Jadi kita akan nampak di sini bahawa X itu ya. Sebutan yang ada X itu berulang ya. Nilai yang sama kat situ. Jadi kita akan dapat X kuasa 2 tolak 4X tambah 4. Kalau kamu boleh membuat pengiraan dari ini, dari sini hingga terus ke sini, kamu boleh terus jawab lah. Ya, caranya ialah X kuasa 2. Kemudian yang tengah ini, kalau yang tengah ni negatif, ini akan ikut. Dan yang belakang wajib positif sebab dia kuasa 2 ya. Negatif 2 kuasa 2 positif 4. Kalau positif 2 kuasa 2 pun positif 4. Yang tengah ini akan berulang 2 kali. Jadi kita tengok sini 2 darab X 2X. Jadi kita akan double lah. Maksudnya double lah. Darab 2. Jadi kita akan dapat negatif 4X. Yang tengah tu. Jadi 2 ni kita salin. Dan ini kita kembangkan. Cara cepat lah. X kuasa 2. Tolak ni ikut. Okey, 2 darab X. X darab 2 ni 2X. Sebenarnya kita buat. Kita darab 2. Double lah. Jadi 4X. Yang belakang ini mesti tambah. 2 kuasa 2, 4. Sama dengan 5X tolak 7. Kemudian kita perlu buka ya kurungan ini. 2X kuasa 2 tolak 8X tambah 8. Sama dengan salin ini. Okey, seterusnya kita akan selesaikan X dengan X. Kita ada 2 kat sini. Boleh selesai. Dan number di sini pun boleh. Kita bawa ke sebelah. Jadi 2X kuasa 2. Okey. Tolak 8X. Tolak 5X. Okey. 5X ni dia positif. Kita bawa ke sini dia akan jadi tukar tanda ya. Kemudian 8 dengan 7. Number dengan number lah. Tambah 8. 7 bawa tambah 7. Okey, kita dah hampir dapat bentuk am. Jadi, kita hanya selesaikan saja. Tolak 8, tolak 5, tolak 13. Tambah 15. Okey, apabila kamu cek dengan kalkulator dengan memasukkan nilai A2, B negatif 13 dan C 15, kamu akan dapat nilai X ialah 3/2 dan 5. Okay. Dan kita perlu menunjukkan pemfaktoran di sini ya, kaedah pemfaktoran di sini. Jadi yang ini ialah 2 yang bawah ni kita akan letakkan bersama dengan X. 3 di sini kita akan tukar tanda. Dan ini X tukar tanda 5. Okey. Dan kita dah selesaikan persamaan kuadratik ini. Okey, sampai sini dulu penerangan cikgu tentang asas persamaan dan fungsi kuadratik serta ungkapan kuadratik.